Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjelaskan mengenai masalah pekerja migran saat melawat ke Jakarta. Ia pun menyinggung hubungan Indonesia dan Malaysia selama ini, termasuk ketika Malaysia harus meminta bantuan guru dan dosen dari Indonesia. Layannya ialah digital. Ya, kemasukan dan keluar pekerja itu melalui digital. Langkah pertama yang saya lakukan ialah mengarahkan supaya ada pemutihan. Sementara kita lakukan ini dalam bulan-bulan akan datang, kita putihkan. Jadi orang jangan berumitkanlah. Ya. Saya tahu tidak popular kerana pengangguran, unemployment itu sudah meningkat sedikit di Malaysia. Jadi bila kita ambil pekerja asing dengan mudah, itu tidak popular dari segi politik. Tetapi mereka sudah bekerja. Tidak adil, tidak fair. Kalau saya panjangkan sedikit. Tahu tak, masa kita 70-an, 80-an, dan saya jadi Menteri Pendidikan, saya masih ingat. Kita pada ketika itu kan anjak daripada aliran Inggris ke aliran bahasa kebangsaan, bahasa Melayu. Dan doktornya, pensyarahnya, dosennya, semua tidak cukup. Ya, terutama di aliran sains. Jadi kita merayu. Dan saya ingat lagi beberapa kali ketemu Presiden Soeharto untuk memberi keizinan khas antar puluh ribu doktor, guru, sains, dosen ke Malaysia. Jadi ada periode dalam sejarah negara kita di mana kita mohon bantuan dan pertolongan dari Indonesia. Jadi sekarang ini tidak dosen tapi yang datang pekerja, mahir dan sebagainya. Janganlah layani mereka dengan cara begitu jelek sekali. Jadi kadang-kadang pengajaran ini perlu. Jadi rakyat Malaysia juga harus tahu ya. Memang ada yang melanggar tata cara dan hukum itu benar ya, undang-undang. Dan kalau kasus jenayah jangan kita maafkan. Jadi saya nak terangkan juga. Kalau kasus itu pekerja asing atau PTI tetapi kasusnya jenayah, pukul orang, rogol orang, mendera orang, itu jangan kita anggap dia itu TKI. Kita anggap dia itu penjenayah. Jadi harus dibedakan kategorinya. Jadi insya Allah kita akan betulkan hal ini. Yang tadi yang kedua apa? Perbatasan. Perbatasan itu Prabowo ada dia uruskan lah. Dah lah, itu yang kita putuskan. Sudah 60 tahun Malaysia runding. Jadi kita bicara dengan Presiden Jokowi dah ini 261 mesyuarat udah belum selesai. Jadi Menteri Luar pada di sini yang memang orang yang lebih mantap lah. Jadi itu ujian kepada dia untuk selaraskan dengan kementerian dan insyaAllah hari Rabu Kabinet saya akan tekankan. Mesti cuba selesaikan. Ya. Tapi janganlah, ini kan Indonesia ini kan abang besar. Jadi kita ni kadang-kadang runding ini kita jaga. Kita senang, orang adik kecil ni senang kecil hati. Jadi asal kalau kita faham itu boleh beres ya. Jadi Pak Jendral Prabowo bila ke Kuala Lumpur pandai-pandailah, santailah ya. Bantuan guru dan dosen tadi tampaknya terjadi pada waktu Malaysia menerapkan bahasa pengantar Melayu untuk pelajaran sains. Nah, setelah itu Malaysia berubah haluan ke bahasa Inggris. Video berikut ini bisa menjelaskan konteks ucapan Anwar tadi. Tubuhnya ya, UKM pada 1970. Jadi ini adalah untuk juga bertujuan untuk memertabatkan bahasa Melayu ke arah yang lebih tinggi. Jadi di sini kita tengok IPT telah memulakan. Baiklah, seterusnya. Dan seperti saya katakan, Pak Ungku nak Chancellor ketika itu ada perancangan yang rapi dan jelas dan tersusun dalam melaksanakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan dalam PNP di universiti. Dan sebelum dilaksanakan secara menyeluruh, beliau telah mengarahkan semua pengajaran di Fakulti Sains Sosial dilaksanakan dalam bahasa Melayu. Kemudian beliau merancang untuk melaksanakan ini untuk Fakulti Sains Haji Omar. Dan kerjasama ini telah membantu untuk mewujudkan istilah-istilah baru dalam bahasa Melayu untuk sains. Dan di samping itu juga Pak Ungku
mengarahkan bakal pencerah ataupun pencerah di Universiti Malaya, di Fakulti Sains untuk mengikuti kursus-kursus bagaimana untuk mengendalikan kuliah dalam bahasa Melayu. Kuliah sains dalam bahasa Melayu, baik kimia dalam bahasa Melayu, fizik dalam bahasa Melayu, matematik dalam bahasa Melayu dan seterusnya. Dan next slide seterusnya. Dan pada sesi apabila ini telah tersedia pada tahun 75-76, iaitu pengambilan pertama Fakulti Sains dimulakan pengajarannya dalam bahasa Melayu. Jadi ini adalah batch saya. Saya masuk Universiti Malaya tahun 75-76 dan kami didedahkan dengan pengajaran sains dalam bahasa Melayu. Dan memanglah kita nampak pencerah-pencerah kita kekok, tapi oleh kerana ketegasan dan kesungguhan universiti, kita menerimanya. Dan kita menggunakan ilmu ni, kita dapat memastikan juga ahli-ahli sains. Macam saya pure sains. Ahli sains yang menggunakan ilmu sains yang kami pelajari dalam bahasa Melayu, yang boleh berkhidmat dengan sektor kerajaan ataupun sektor swasta. Jadi tidak ada masalah bagi rakan-rakan saya untuk bekerja di pihak swasta ataupun di pihak kerajaan. Dan juga masa itu wujudlah MABIM, iaitu Majlis Bahasa Brunei, Majlis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia. Jadi ini untuk mengukuhkan bahasa Melayu di rantau ini. Jadi laksanakan dasar PPSMI, iaitu menggunakan bahasa Inggeris dalam pengajaran sains. Dan diumumkan secara resmi oleh Menteri Pendidikan pada esoknya. Dan pada dasar ini dilaksanakan secara berperingkat, iaitu mulakan dengan sekolah rendah, kemudian tahun 1, kemudian tingkatan 6 rendah, sehinggalah selesai pada 2008. Jadi ini adalah satu kegelapan bagi kami, bagi saya ingat rakan-rakan di universiti juga pada ketika itu. Akibatnya, akibatnya apa yang kita laksanakan dan Pak Ongku dan IPT laksanakan selama ini terbantut, terhenti. Kami terkejut. Sebab apa? Guru-guru yang kita latih selama ini semuanya diajar dalam bahasa Melayu. Jadi dia dah difasih, dah tahu bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Tapi tiba-tiba disuruh bahasa Inggeris. Terkejut. Itu kadang-kadang 4-3, 4 push 3. Jadi istilah haywire. Jadi akibatnya cikgu kelang kabut. Zaman gelap bagi kita. Tapi ditawarkan reward was given to English teachers dengan allowance sebagainya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi.